to the window. There's a zombie. Oh, it's raining. It's raining now. So. Hey, look, that's Bob. Wait. What's that outside the window? Oh my gosh. Oh my gosh. What just happened? What did just happen? What did just happen? Oh my god, there's a zombie! Everybody, get up! Run! Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Baiklah, pada video kali ini saya akan menerangkan tentang seni fotografi di dalam Islam. Mari kita mula dengan sejarah fotografi. Sejarah fotografi bermulanya dengan penciptaan revolusi yang telah menimbulkan rasa cemburu di kalangan pelukis pada masa itu. Ketika sejarah awal fotografi baru bermula, sekitar awal tahun 1830-an, banyak jurugambar menganggap fotografi sebagai bentuk seni lukisan yang lain. Seperti apa yang diisytiharkan oleh Peter Henry Emerson, bahawa seni foto sebenarnya hanya dapat dicapai jika potensi sebenar kamera dikembangkan. Bukan sebagai peniru pelukis, tetapi yang berpotensi adalah kemampuan untuk merakam apa itu realiti. Tidak sempurna, tetapi nyata. Sejarah fotografi tidak dapat dipisahkan dari penemuan kamera dan filem. Dengan penemuan filem, gambar dapat dihasilkan dan diproses. Pencahayaan filem berlaku di dalam kamera. Istilah ini pertama kali diciptakan oleh Sir John Herschel pada tahun 1839 hingga 1999. Oleh itu, makna perkataan fotografi dimaksudkan dengan cahaya. Prinsip kerja fotografi paling asas telah diketahui sejak berabad-abad yang lalu. Pada ketika prinsip itu diketahui bahawa apabila seberkas cahaya menembusi lubang kecil masuk ke dalam bilik yang gelap, maka dinding di hadapannya akan kelihatan bayangan dengan apa yang ada di dalam lubang. Cuma bayangan yang kelihatan dalam keadaan terbalik. Bilik seperti ini dikenali sebagai camera obscura. Di sinilah istilah kamera dilahirkan. Prinsip ini telah digunakan oleh saintis Arab iaitu Ibnu Al-Haysan sejak abad ke-10. Kemudian pada abad ke-15, Leonardo da Vinci cuba menerangkan karya bilik gelap ini dengan lebih terperinci. Sejarah penemuan filem bermula ketika orang berusaha untuk mengekalkan objek yang berada di depan kamera. Filem juga telah mula berkembang sejak abad ke-19. Dengan penemuan penting oleh Joseph Niepce, seorang veteran Perancis. Dia bereksperimen dengan menggunakan juden bitumen asfalt dengan pencahayaan selama 8 jam. Dia berjaya mengabadikan objek di hadapan lensa kamera ke dalam gambar di atas pinggan yang telah dilapisi bahan kimia. Tetapi melalui eksperimen ini masih tidak dapat menduplikasikan gambar tersebut. Kemudian collodion dilahirkan, iaitu bahan mentah fotografi yang diperkenalkan oleh Frederick Scott Archer, menggunakan kaca sebagai bahan asas. Proses ini adalah proses basah, di mana bahan kimia ini dilapisi pada kaca, kemudian secara langsung dipasang pada kamera obscura dan kemudian yang dihasilkan menjadi lebih baik. Kaedah ini banyak digunakan untuk mengambil gambar di seluruh Eropah dan Amerika, sehingga bahan tersebut dijumpai dan ditemui bahan kimia yang boleh digunakan untuk proses kering. Pada tahun 1895, George Eastman membuat filem roll dengan bahan gelatin yang digunakan untuk memotret, iaitu memelihara gambar semula jadi sehingga sekarang. Penemuan yang disebutkan di atas telah memudahkan kita
masuk mengabadikan objek yang berada di hadapan lensa dan menghasilkannya, sehingga jurugambar amatur dan profesional dapat menghasilkan karya seni yang tinggi tanpa perlu dihalang oleh teknologi. Pada era pemodenan, fotografi menunjukkan perkembangan yang cukup tinggi dengan menampilkan fotografi digital, merakam gambar dengan sistem pengadunan teknologi komputer yang banyak digunakan sebagai alat menyimpan dokumentasi, iaitu dengan maksud gambar atau corak, bentuk yang dibuat oleh arkib penyimpanan proses fotografi secara digital atau gambar digital. Dalam proses penggambaran foto semi digital, gambar masih dirakam pada filem solenoid. Kemudian, filem yang telah dirakam gambarnya akan diproses dan terhasillah sebuah gambar, dan kemudian diproses lagi melalui pengimbas menjadi data digital untuk disimpan pada disket atau cakra keras. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada perbezaan antara foto, melukis dan mengukir. Sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini, foto adalah gambar yang dihasilkan dan terbentuk dengan rakaman melalui alat yang disebut sebagai kamera. Gambar yang dihasilkan adalah berbentuk asli yang tergambar dari suasana yang asal kejadian. Gambar yang terhasil iaitu sama ada orang, pemandangan, peristiwa dan sebagainya. Melukis ialah suatu aktiviti melalui kreatif manusia untuk menghasilkan gambar dengan menggunakan pensel, pen, berus lukisan dan sebagainya, sama ada dengan warna ataupun tidak. Melukis biasanya dibuat di atas satu hamparan berupa kertas, kain dan sebagainya. Melukis boleh terhasil dari gambarannya asli atau hanya menurut kemahuan pelukisnya. Mengukir pula ialah suatu seni yang terhasil dari upaya manusia dengan cara memahat, menggores atau menoreh kepada sesuatu yang berupa kayu, batu dan objek-objek lain. Ukiran yang terhasil biasanya terjadi rupa bentuk yang dipanggil patung. Antara ketiga-tiga perkara ini, mengukir yang biasanya membuat satu ukiran berbentuk patung adalah amat dilarang oleh Nabi SAW sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis. Seterusnya, kita pergi kepada hukum fotografi. Mengikut Profesor Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Tasdih Al-Munir yang menyatakan bahawa terdapat 4 pandangan ulama mengenai hukum melukis atau gambar di atas pakaian dan seumpamanya. Yang pertama, hukumnya adalah mubah, iaitu harus berdasarkan satu hadis Nabi SAW yang menyebut illa rakmun fis thawb, riwayat Bukhari. Yang kedua adalah hukumnya haram secara mutlak sekalipun yang dilukis. Yang ketiga, jika foto tersebut kekal bentuknya dan cukup rupa bentuknya, maka haram. Jika terputus kepala atau sebahagiannya sahaja, maka ia adalah harus. Ini adalah pendapat yang rajih. Dan yang keempat ialah sekiranya gambar itu merupakan yang biasa digunakan, maka hukumnya adalah harus. Pandangan yang kedua iaitu daripada Syed Sabiq di dalam kitabnya Fiqh Sunnah, terdapat 2 jenis gambar yang dibolehkan, iaitu yang pertama, foto atau gambar bagi mainan kanak-kanak yang terkait dengan mainan kanak-kanak seperti boneka pengantin dan sebagainya. Ia dibolehkan untuk dibuat dan dijual. Yang kedua, foto atau gambar yang tidak ada bayangan. Yang ini, foto dan gambar ini seperti ukiran di dinding dan di atas kertas, serta gambar-gambar yang ada di pakaian serta tirai dan foto yang diambil menggunakan kamera. Maka semua ini dibolehkan. Pada mulanya, gambar-gambar seperti ini dilarang, kemudian mendapat keringanan. Seterusnya, pandangan yang ketiga menurut Yusuf Qaradawi adalah penerangan tentang makhluk yang tidak bernyawa seperti tumbuhan, pokok, laut, gunung, matahari, bulan, bintang dan sebagainya diharuskan untuk menangkap gambar. Yang kedua, gambar animasi atau lukisan yang tidak mempunyai unsur terlarang, iaitu bukanlah untuk disucikan dan dimuliakan untuk tujuan menyaingi ciptaan Tuhan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada cara fotografi berlandaskan hukum syarak.
Antara cara menangkap gambar berlandaskan hukum syarak adalah: yang pertama, mengelakkan dari menangkap gambar yang mempunyai unsur haluan dan ikhtilat, seperti larangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 32. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Dan maksudnya adalah, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Contohnya, menangkap gambar pasangan lelaki dan perempuan yang belum mempunyai ikatan yang sah. Yang kedua, mengelakkan dari menangkap gambar yang tidak menutup aurat kerana ia merupakan salah satu perbuatan permulaan zina yang membuka banyak jalan kerosakan bagi seseorang individu, dan menutup aurat juga merupakan salah satu dari syarat kewajipan seorang Muslim. Perkara ini boleh dikaitkan bagi ahli fotografi yang ingin menangkap gambar model pakaian atau produk makanan maupun kosmetik. Yang ketiga, elakkan dari menangkap gambar yang tabarruj, iaitu yang berlebih-lebihan. Misalnya menangkap gambar seseorang yang memakai pakaian yang berlebih-lebihan untuk menunjukkan kekayaan atau kecantikannya. Contohnya, menangkap gambar wanita yang memakai alat solekan yang berlebih-lebihan, atau gambar periklanan yang melampau untuk menarik minat pelanggan walhal produknya indah kabar dari rupa. Yang keempat, menangkap gambar menggunakan konsep photojournalism, iaitu menghasilkan gambar yang penuh makna dan nilai, seperti menangkap gambar berkonsepkan kemanusiaan, kemasyarakatan atau suasana yang mempunyai penceritaan di sebalik sebuah gambar. Natijahnya, sebagai seorang Muslim yang ingin mengembangkan seni Islam, tidak kira dalam bidang apa sekalipun, tidak perlulah risau dengan perbuatan yang anda lakukan kerana Islam itu syumul, yakni menyeluruh, dan setiap perkara semestinya mempunyai panduan yang perlu diikuti, dan hendaklah mematuhi segala panduan yang telah diaturkan dalam ajaran Islam. Sebagai seorang Muslim, semestinya menjadi ikutan contoh bagi sesebuah masyarakat. Setelah mengetahui mengenai hukum fotografi, seseorang fotografi tidak perlu bimbang dalam menjawab segala persoalan mengenai pekerjaan yang dilakukan, serta dapat menjelaskan dengan bukti-bukti yang sahih lagi berketepatan dengan isu fotografi yang dibangkitkan pada zaman sekarang. Untuk menjadi seorang ahli fotografi yang patuh syariat Islam amatlah mudah jika ditajdidkan niat melakukan pekerjaan fotografi ini untuk menangkap, merungkai, mempamerkan keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, perbaharuilah niat yang dimiliki untuk terus beribadat dalam apa jua pekerjaan yang dilakukan demi mencapai matlamat yang utama dalam industri fotografi, iaitu mempamerkan nilai serta keindahan tentang sesuatu peristiwa dan keadaan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.